wabarakatuh. Kami dari kumpulan kelabu yang terdiri daripada saya sendiri, Diana, Iftiba dan Husna. Kami akan membentangkan tajuk sembelihan, kurban dan akikah. Sembelihan. Konsep dan hukum sembelihan. Sembelihan bermaksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam. Biasanya, sembelihan dilakukan dengan memutuskan halqum dan berserta niat kerana Allah. Hukum menyembelih adalah wajib. Rukun dan syarat sembelihan. Penyembelih syaratnya ialah orang Islam atau sekurang-kurangnya ahli kitab, sekurang-kurangnya ahli kitab. Penyembelih hendaklah mempunyai niat untuk menyembelih dan melakukannya kerana Allah. Jadi tahu tak maksud ahli kitab ni apa? Ahli kitab ni ialah orang yang terdiri daripada orang Nasrani dan orang Yahudi yang bukan berketurunan Arab. Maksudnya yang kedua, dia orang Arab yang beragama Yahudi ataupun Nasrani sebelum kitab-kitab mereka dipesongkan, dan ataupun mereka ayah atau ibu mereka terdiri pada dua golongan tersebut. Okay, seterusnya binatang yang disembelih, binatang darat yang halal dimakan. Sebelum disembelih, binatang itu hidup bernyawa, iaitu mampu bergerak sehendaknya. Dalam bahasa Arab dia dipanggil hayat mustaqirah. Antara tanda binatang tersebut hidup ialah dia masih kuat bergerak sesudah disembelih atau darahnya memancut-mancut sesudah disembelih. Contohnya macam kita sembelih ayam, lepas tu lepas sembelih tu darah dia memancut-mancut dan dia boleh masih bergerak macam tu, menggelupur. Jadi binatang tu boleh disembelih. Lepas tu alat sembelihan, alat tersebut hendaklah tajam hingga dapat mengalirkan darah dan memupuskan halqum kecuali gigi, kuku dan tulang. Maksudnya kalau nak sembelih tu guna alat yang tajam, contohnya macam pisau yang tajam. Kalau menggunakan alat yang tumpul, dia boleh menyakiti haiwan yang hendak kita sembelih. Kemudian bahagian yang hendak disembelih wajib memutuskan halqum dan marik dengan sempurna. Kalau salah satu orang tersebut, iaitu sama ada halqum ataupun marik, maka sembelihan itu tak sah. Antara sunat-sunat sembelihan ialah mempertajam alat sembelihan, kemudian berwuduk sebelum menyembelih, membaca bismillah dan Allahu Akbar, membaca selawat ke atas Nabi dan menghadap ke arah kiblat, membaringkan binatang sembelihan di atas rusuk kiri dan menyegerakan sembelihan. Binatang yang halal dan haram dimakan. Halal dimakan binatang yang hanya hidup di dalam air dan tidak dapat hidup lama di daratan, walaupun bentuknya menyerupai binatang daratan. Yang haram dimakan melainkan jika dia beracun, contohnya ikan dan sotong. Binatang darat yang tidak bertaring kuat seperti lembu, kuda dan rusa. Jenis-jenis burung yang tidak berkuku tajam, tidak makan, menyambar dan mencengkam. Contohnya ayam itik dan merpati. Jadi ayam itik dan merpati ni boleh disembelih. Kalau macam burung helang, kan dia jenis yang berkuku tajam, menyambar haiwan lain dan mencengkam. Jadi burung helang tu tak bolehlah, haram dimakan. Seterusnya, binatang haram dimakan. Yang pertama, anjing dan babi. Ini kita dah tahu memang benda haram dah. Binatang yang hidup dalam air dan daratan, contoh seperti katak dan buaya. Seterusnya, binatang yang bertaring kuat seperti singa, beruang dan kera. Binatang yang jijik atau makan benda yang jijik seperti cengkerik, semut dan anak-anak. Binatang yang sunat dibunuh seperti ular, tikus dan gagak. Binatang yang lahir melalui persenyangan, binatang halal dan haram dimakan. Contohnya, kambing yang lahir melalui persenyangan dengan anjing. Contohnya,
berlaku persaingan antara kambing dan anjing. Tiba-tiba dia keluar kambing. Jadi kambing tu haram dimakan. Walaupun dia memang fizikal dia memang nampak kambing, tapi keturunan dia ada dari anjing. Jadi dia haram dimakan. Pelaksanaan penyembelihan. Seorang penyembelih disunatkan menajamkan pisaunya terlebih dahulu. Dia dilarang melakukannya di hadapan binatang yang akan disembelih untuk mengelakkan rasa gerun. Kalau macam kita nak sembelih, kita mestilah nak tajam pisau kan. Kita tidak eloklah kita menajamkan pisau tu di hadapan haiwan yang hendak disembelih. Kemudian dia hendaklah menyembelih dengan seberapa segera untuk mengurangkan rasa sakit padanya. Dia hendaklah memutuskan halqum dan marid. Penyembelih dilarang memutuskan keseluruhan leher sembelihannya kerana ia akan menambah kesakitannya. Biasanya kalau sembelih ayam ke sembelih lembu ke, dia macam 2 kali je macam maka putuslah halqum dan marid. Kalau macam banyak kali, dia akan menyeksa binatang tersebut macam rasa sakit. Dan dilaranglah macam sembelih ayam sampai putus kepala. Okey, seterusnya perkara yang berkaitan dengan sembelihan. Binatang sembelihan yang tidak boleh disembelih secara ikhtiari boleh disembelih tanpa memutuskan halqum. Maksudnya ada setengah haiwan tu dia boleh disembelih tapi bukan dengan cara biasa. Maksudnya bukan dengan cara memutuskan urat halqum dan marid. Contoh dia, haiwan yang terjatuh ke dalam lubang dan tidak boleh dikeluarkan harus disembelih dengan cara iktirari dengan melukkan mana-mana bahagian anggota badan haiwan sembelihan yang boleh mematikannya. Contohlah lembu jatuh dalam telaga. Kan kita tak boleh masuk dalam tu kan. Tapi kalau macam kita tinggal lembu tu dalam tu, macam mati macam tu, membazir lah kan. Jadi kita ambil cara menyembelihnya dengan melukkan mana-mana anggota badan. Contohnya macam kaki dia ke, apa yang boleh kita capai sehinggalah dia mati. Jadi daging dia halal lah untuk dimakan. Okay, yang kedua, binatang buruan. Binatang buruan yang liar tidak perlu disembelih jika diburu dengan senjata yang tajam seperti besi, kayu, buluh dan sebagainya. Ya, jika dia masih hidup, wajib disembelih seperti biasa. Contohnya, haiwan liar yang kita nak buru seperti rusa. Rusa lah contohnya. Dan kalau kita macam nak pergi sembelih kan, mestilah dia lari. Jadi, cara sembelih dia, kita ambil tombak ataupun apa-apa sahaja, kita lontar. Boleh? Boleh? Betul, mati. Jadi daging dia tu ada dimakan. Tapi kalau macam contoh kita lontar tombak tu, dia tak mati lagi. Kita macam dia tercedera jatuh apa semua tu, kita bolehlah menyembelih dengan cara biasa, tiari. Seterusnya, penyembelihan dengan menggunakan teknologi moden. Sekarang banyak tempat yang menggunakan teknologi moden untuk menyembelih. Ini dilakukan untuk menyembelih binatang yang banyak jumlahnya. Sebelum dilakukan penyembelihan, biasanya binatang-binatang itu akan dikenakan arus elektrik atau ubat-ubatan yang dapat melemahkannya. Jika arus elektrik atau ubat yang digunakan berlebihan hingga menyebabkan binatang itu mati, maka haram untuk dimakan. Contohnya, biasanya penaga-penaga ayam dia dalam kuanti yang banyak. Jadi nak sembelih satu-satu tu agak dalam keadaan ayam tu begitu bertenaga. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk mengalihkan arus elektrik supaya ayam-ayam itu lemah. Jadi maka mudahlah untuk menyembelih. Jadi tapi sekiranya ubat-ubatan itu diberikan atau arus elektrik yang dilalukan kepada haiwan-haiwan tersebut sehingga menyebabkan mati, maka daging-daging tersebut haram untuk dimakan. Okay. Seterusnya, hikmah sembelihan. Yang pertama, mencapai keredaan Allah. Yang kedua, menghindarkan penyakit yang terdapat pada binatang kepada orang yang memakannya. Yang ketiga, sebagai tanda penghormatan manusia
menyiksa kepada makhluk ciptaan Allah, mengelakkan daripada menyiksa binatang untuk memakannya. Jika jiwa menjadi tenang dan bersih dengan makan makanan halal, dan mengelakkan daripada menyiksa binatang untuk memakannya. Jadi Islam ni indahlah, dia macam kita nak makan daging. Jadi Islam tu dia memudahkan kita dengan adanya syariat menyembelih. Kalau kita tengok orang kafir, dia nak makan lembu ke, dia nak makan ayam, dia menyiksa dulu. Contohnya kalau ayam, dia celup dalam air yang panas untuk mematikan ayam tersebut. Macam contoh lah, saya ada tengok video, kalau lembu, dia pukul kepala lembu tu sehingga mati. Jadi nak menunjukkan Islam ni begitu indahnya, dengan sampai ke haiwan pun Islam tu hormat. Okey, seterusnya korban saya serahkan kepada saudari Ibina. Ya, sebelum tu tanya ada soalan tak? Kalau tak ada, saya nak tanya kepada kamu semua. Apakah hukum pembelian? Kamu sudah sebelih misalnya Nina tadi ni putus tempuk dia, beli ayam putus tempuk dia, ataupun sebelih lembu putus tempuk dia. So apa hukum dia? Ya, amin. Okey, saya nak duduk sekarang. Satu. Yang kedua, saya nak kamu detailkan lagi sebelahan secara teori ini. Kamu detailkan lagi pemahaman kamu. Sebelahan secara teori. Satu hukum kepada tadi. Yang ketiganya, bagaimanakah dia seboleh menggunakan mesin? Bagaimana dia kita baca kan? Kalau kita memang kita baca surah Nabi, kita nak Allah kan. Tapi kalau kita banyak yang itu macam mana? Jadi tiga persoalan. Okey. Ataupun dia ada seboleh menggunakan mesin. Baca-bacaan tu dia baca Al-Quran, dia pasang Al-Quran, pasang radio, ataupun video, ataupun muzik, audio. Kaitan dengan bacaan-bacaan surah Nabi ke, bacaan Allah ke, macam mana hukum sebelahan itu? Kalau boleh saya semua yang boleh saya ambil. Siapa di kalangan kamu pernah kena lembu? Ada. Ayam ada apa? Pernah kena lembu? Bahkan mungkin kita tak ajar kan. Terus dia tu kena lembu. Okey, ada satu yang ni tugasan. Kita sebenarnya kita nak baca. Sebab masih kita sebab yang kita nak baca kita teruskan korban. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pula dengan konsep korban. Korban bermaksud penyembelihan binatang al-an'am yang dilakukan pada hari ke-10 Zulhijjah sehingga akhir hari Tashrik. Okey, berapakah hari bulan pada hari Tashrik? Bilakah hari Tashrik? Okey, korban dilakukan dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT. Okay, seterusnya sejarah disyariatkan ibadah korban iaitu pada tahun kedua Hijrah bagi mengingati kisah Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Ibadah korban adalah dilaksanakan untuk menguji ketaatan baginda iaitu Nabi Ibrahim AS dan berkat kesabaran anaknya yang digantikan dengan kibas. Okay, kisah ni kita pernah tahu yang kata Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail.
Dan disebabkan ketaatan Nabi Ibrahim AS, dan dia memang sungguh-sungguh nak buat, jadi Allah gantikan Nabi Ismail dengan kibas. Okay. Seterusnya hukum korban, sunat muakkad bagi orang yang mampu, dan bagi Rasulullah SAW adalah wajib. Dalam sesebuah keluarga memadai dilakukan oleh salah seorang ahli keluarga dan hukumnya adalah sunat kifayah. Okey, bagi orang yang bernazar untuk melaksanakan korban, jadi hukumnya adalah wajib. Okey, seterusnya rukun-rukun dan syarat korban. Rukun yang pertama adalah binatang korban. Binatang korban mestilah binatang an'am, iaitu unta, kerbau, lembu dan semua jenis kambing. Dan masa korban adalah tidak mempunyai sebarang catatan yang buruk. Rukun korban adalah binatang korban dan masa korban, iaitu pada waktu yang dinyatakan tadi. Dan syarat-syarat korban seperti tadi, binatang an'am dan tidak mempunyai sebarang kecacatan yang buruk pada binatang tersebut. Korban boleh dilakukan bermula pada hari raya korban, selepas sembahyang hari raya Aidil Adha, dan pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, bagi orang yang hendak melakukan ibadah korban ini, hendaklah Islam, merdeka, berakal dan balik, serta bermukim dan berkemampuan. Okey, sunat-sunat korban yang pertama adalah orang yang melakukan korban hendaklah menyembelih sendiri binatang korban jika dia mampu melakukannya. Kalau tak mampu, kita minta orang yang wakilkan. Okey, penyembelih hendaklah dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk menyembelih hendaklah tajam, seperti pisau yang tajam. Yang keempat adalah orang yang melakukan penyembelihan itu hendaklah membaca bismillah, berselawat dan bertakbir sebelum dan selepas bismillah serta berdoa. Okey, pelaksanaan korban. Masa pelaksanaannya di antara selepas solat sunat Aidil Adha dengan 2 khutbahnya sehingga terbenam matahari pada hari tasyrik yang terakhir, iaitu pada 13 Zulhijjah. Umur binatang yang boleh dikorban adalah seperti berikut. Kalau binatang tu unta, umurnya adalah 6 tahun. Dan kalau seekor unta tu dia boleh 7 orang, maksudnya 7 bahagian. Okay. Kalau lembu dan kerbau, umurnya dalam sekitar 3 tahun dan boleh dibahagikan kepada 7 orang dan 7 bahagian. Yang ketiga adalah kambing dan kibas, iaitu umur 3 tahun. Dan kalau nak korbankan kambing atau kibas ni, dia seorang je, satu bahagian je seekor tu. Yang keempat adalah biri-biri, 2 tahun atau selepas berganti gigi setelah berumur 6 bulan. Yang sama juga, dia seorang je untuk seekor kambing. Okey, hikmah ibadah korban adalah sebagai mengingati dan menghayati peristiwa dan semangat korban yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Yang kedua, korban dapat membantu dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Yang ketiga, dapat memupuk sifat ikhlas, takwa, sedia berkorban kerana Allah SWT untuk meninggikan syiar Islam. Yang seterusnya, korban dapat merapatkan jurang antara orang Islam yang berada dengan mereka yang kurang bernasib baik. Maksudnya macam kita nak tolong orang yang fakir dan miskin, dia pun macam teringin juga nak makan, nak ada lembu ke, unta ke. Jadi kita memberi kepada mereka. Okay, yang terakhir adalah dapat menang rasa rendah diri, belas kasihan, tanggungjawab dan perhatian terhadap orang lain, terutamanya mereka yang susah. Okey, pengagihan daging korban. Daging korban dapat dibagikan kepada orang Islam, terutamanya fakir miskin dan juga orang kerabat, macam ahli keluarga kan. Okey, dan tidak boleh diberi kepada orang bukan Islam. Dan orang yang membuat korban sunat memakan daging korban tersebut. Dan Islam tidak menentukan kadar. Seterusnya saya serahkan kepada seterusnya kita pergi kepada bahagian akikah. Maksud akikah ni ialah penyembelihan binatang ternakan iaitu al-an'am yang sah dijadikan korban sempena
yang sah dijadikan korban sempena mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT. Okay, hukum akikah ialah sunat muakkad ke atas orang yang menanggung nafkah. Maksudnya ibu apalah. Okay, anjuran Rasulullah SAW untuk mengakikahkan anak lelaki dan anak perempuan. Kalau anak lelaki kena akikah 2 ekor kambing. Bagi anak perempuan 1 ekor kambing sahaja. Waktu yang paling afdal melakukan akikah pada hari ke-7 kelahiran bayi. Dan kalau tidak mampu pada hari tersebut, bolehlah dibuat akikah pada bila-bila masa asalkan sebelum anak itu balik. Syarat-syarat sah akikah. Yang pertama, menyembelih binatang ternakan iaitu al-an'am yang halal. Yang kedua, binatang yang sihat iaitu tidak cacat. Yang ketiga, binatang yang cukup umur seperti binatang korban. Yang keempat, berniat akikah ketika menyembelih. Dan yang kelima, memenuhi syarat-syarat sembelihan iaitu rukun-rukun sembelihan, penyembelih dan binatang yang disembelih. Perkara sunat akikah. Yang pertama, berdoa ketika hendak menyembelih. Yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Yang ketiga, mencukur rambut bayi selepas menyembelih. Yang keempat, tidak mematah-matahkan tulang binatang akikah. Maksudnya kita kalau nak buat akikah tu, buat dengan cara yang elok lah. Jangan kita mendera binatang tersebut. Yang kelima, daging akikah dimasak manis dan dibuat jamuan. Dan yang keenam, dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran serta memberi nama yang baik kepada bayi. Hukum mengenai daging akikah. Tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin, tapi afdalnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Yang kedua, harus dimakan semua oleh orang yang berakikah. Dan yang ketiga, sunat dimasak manis kemudian dibuat jamuan. Okay, hikmah atau tujuan akikah. Tujuan kita melakukan akikah ni adalah untuk mendekatkan bayi kepada cara hidup Islam sejak awal-awal lagi. Dan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT di atas kemuliaan anak, mengukuhkan hubungan silaturahim antara keluarga dan anak dengan anggota masyarakat, mengikut sunnah Rasulullah SAW dan sebagai pengisytiharan kepada anggota masyarakat tentang anugerah Allah SWT. Sebab anak yang dilahirkan sunat diperdengarkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, supaya kalimah tauhid itulah perkataan yang mula-mula didengar dalam hidupnya, iaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pembahagian daging bagi ibadat akikah. Yang pertama, sunat diberi dalam keadaan telah masak. Maksudnya kita masuk manis semua tu, lepas tu kita bagi orang makan. Kita buat majlis tu. Lepas tu boleh juga diberi makan kepada orang kaya. Tidak semestinya kepada fakir miskin, tapi didahulukan kepada fakir miskin. Perkara-perkara sunat yang dituntut pada hari ke-7 kelahiran anak. Yang pertama, akikah. Yang kedua, bercukur, memberi nama yang baik, berdoa dan bersedekah. Okey, perbezaan antara korban dan akikah. Okey, korban seperti kita tahu masa dia 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah, manakala akikah ni kita boleh buat bila-bila masa, tapi sebaik-baiknya hari ke-7 kelahiran bayi tersebut. Okey, hukum bagi korban dan sunat muakkad kepada orang yang mampu. Manakala akikah sunat muakkad kepada orang yang menanggung nafkah. Kalau korban disedekahkan daging yang mentah kepada fakir miskin atau boleh diberikan kepada orang kaya, manakala akikah dimasak agak manis, dibuat jamuan dan disedekahkan kepada fakir miskin. Okey, kalau bagi korban, keadaan dia lelaki dan wanita satu bahagian dari binatang korban lembu, kerbau dan unta. Dan 1 ekor jika binatang tu kambing atau biri-biri atau kibas. Kalau akikah pula, anak lelaki 2 bahagian binatang akikah dari unta, lembu, kerbau. Dan anak perempuan 1 bahagian sahaja, iaitu 2 ekor jika kambing atau biri-biri untuk anak lelaki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Boleh faham? Faham? Okey, seterusnya bagi korban, hukumnya sunat muakkad. Ini perbezaan antara korban dan sembelihan. Okey, tadi korban dengan akikah. Okey. Kalau korban hukumnya sunat muakkad, manakala sembelihan ialah hukumnya harus. Korban dilakukan hanya pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Manakala sembelihan boleh dilakukan pada bila-bila masa.
Dan korbani hanya binatang al-an'am sahaja dan sembelihan semua jenis binatang yang halal. Seterusnya, korban wajib disedekahkan sebahagian daging kepada orang miskin dan sembelihan tidak wajib disedekahkan. Korban yang kita lakukan pada haiwan yang cukup umur, manakala sembelihan ini tidak disyarat umur pada haiwan. Dan bagi korban ada kadar tertentu dan bagi sembelihan tiada kadar. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya.